Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kita sambung sedikit pada petang ini bacaan daripada kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Muka surat 49. Al-Babul Awwal, bab yang pertama, fi bayani haqiqati i'tiqadi salafi fi hadhihi al-akhbar. Tatkala mana Al-Imam Al-Ghazali ditanya bagaimana seharusnya kita berinteraksi ataupun bagaimana salaf berinteraksi dari sudut i'tiqadnya terhadap hadis-hadis yang disebut sebagai mutasyabihat ataupun disebut sebagai hadis-hadis sifat, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah olehmu, anna al-haqq as-sarih alladhi la mira'a fihi 'inda ahli al-basairi huwa madhhab as-salafi, a'ni madhhab as-sahabati wat-tabi'in, wa ha nahnu nuridu bayanahu wa bayanuhu burhanuhu. Ketahuilah olehmu bahawasanya hak yang nyata, yang tidak ada sangkalan, tidak ada perdebatan padanya, hak itu di sisi orang yang mempunyai basirah, iaitu berkaitan dengan i'tiqad terhadap hadis-hadis sifat. Hak yang soreh, yang tiada perdebatan padanya, adalah merupakan madhab salaf. Bila disebut madhab salaf, yang dimaksudkan, yang aku maksudkan adalah madhab sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksudkan dengan madhab salaf. Madhab salaf yang dimaksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Di sini sebenarnya sangat penting kita memahami mazhab salaf supaya tidak diklaim bahawasanya apa yang kita cadangkan ataupun apa yang kita katakan sebagai mazhab salaf itu sebenarnya bukan hanya sekadar mengambil nama, sedangkan hakikatnya dia bukanlah mazhab salaf, iaitu madhab sahabat dan tabi'in. Waha, kata Imam Al-Ghazali, ini dia, tambih, sekarang ini kami membawa penjelasannya. Apa? Nya kembali kepada madhab salaf. Dan bermula penjelasannya bagi madhab salaf itu adalah buktinya. Maknanya bukti bahawasanya itu adalah madhab adalah penjelasannya. Dia tak perlu lagi bukti tambahan. Itu yang dimaksudkan wa bayanuhu burhanuhu. Fa aqulu, maka berkata oleh aku, haqiqatu madhhabi salafi wa huwa al-haqqu indana anna kulla man balaghahu hadithun min hadhihi al-ahadith min awamil khalqi yajibu alaihi fihi sab'atu umur. Maka berkata oleh aku, hakikat mazhab salaf. Hakikat mazhab salaf maksudnya dalam masalah ini. Wa huwal haqqu indana, dan ini adalah jumlah mu'taridah. Dan dia itu huwa kembali kepada mazhab salaf. Dia itu, iaitu mazhab salaf, merupakan yang hak di sisi kami, Al-Imam Ghazali. Khabar kepada haqiqatu madhhab salaf. Bermula hakikat madhab salaf adalah bahawasanya setiap orang yang sampai akan diaman oleh satu hadis daripada hadis-hadis ini, yakni dari kalangan awam, khalayak awam. Di kalangan khalayak awam,
apabila sampai kepadanya satu hadis daripada hadis-hadis al-ahadis. Jadi al-hadis itu didatangkan dengan alif lam, merujuk kepada hadis yang khusus, iaitu ahadithus sifah. Khabar kepada kulla, wajib ke atasnya nyaman, wajib ke atasnya nyaman fihi, ay fi dhalikal hadis. Hi kembali kepada hadisun. Wajib ke atasnya nyaman pada hadis itu oleh 7 perkara. 7 perkara wajib dia praktikkan ketika berinteraksi dengan hadis seumpama itu. Yang pertama at-taqdis, yang kedua at-tasdiq, yang ketiga, yang pertama at-taqdis, mensucikan, yang kedua kemudian membenarkan, thumma al-i'tirafu bil ajzi, kemudian mengaku kelemahan, thumma kemudian yang keempat as-sukut, diam, thumma kemudian al-kaffu, berhenti, thumma al-imsak, menahan diri, kemudian yang ketujuh thumma at-taslimu li ahli al-ma'rifah, kemudian menyerahkan urusannya kepada ahli makrifah, iaitu di kalangan ulama. Akan dijelaskan satu persatu berkaitan dengan 7 perkara yang wajib bagi awam. Jadi kena faham ni. Kena faham tajuk kitab ini, bukan menghalang secara total ilmu kalam, tidak. Kalau kita baca betul-betul, kalau kita amati, maka ia ditujukan kepada orang yang tidak ada kebolehan. Awam ni bukan maksudnya dia bukan ustaz. Maknanya yang tidak ada kebolehan dengan ilmu kalam walaupun dia itu ulama. Maka inilah 7 perkara yang sepatutnya dilakukan. Pertama, amma tasdiq. Ini at-tafsil ba'da al-ijmal. At-tafsil ba'da al-ijmal. Sebelum ini disenaraikan secara ringkas 7 kewajipan saat berinteraksi dengan hadis sifat. Sekarang ini amma maksudnya ini untuk tafsil. Adapun at-taqdis, kewajipan pertama, maka bermaksud oleh aku dengannya taqdis akan mensucikan Rabb Allah Ta'ala daripada jisim. At-taqdis ni maksudnya apa? Akan diterangkan pula satu persatu selepas ni. Tafsil ba'da tafsil. Jadi at-taqdis ini adalah mensucikan Rabb Allah Ta'ala daripada kejisiman dan perkara-perkara yang mengikuti jisim. Maksudnya mensucikan Allah daripada menisbahkan kepadanya jisim, dan juga menisbahkan kepadanya perkara-perkara yang merupakan ikutan daripada mengisbatkan jisim. Kerana bila kita mengisbatkan jisim, maka daripadanya akan mengikutilah kita akan mengisbatkan jihah, kita akan mengisbatkan tempat. Itu mengisbatkan jisim. Kita akan mengisbatkan mungkin tarkib, iaitu susunan dan lain-lain. Wa amma tasdiq, dan adapun membenarkan. Apa maksud membenarkan hadis itu? Fahuwa, maka dia membenarkan itu adalah beriman dengan perkara yang telah bersabda akan dia oleh Rasulullah SAW. Beriman. Wa anna ma dzakarahu haqqun, dan beriman bahawasanya apa yang menyebut ia Rasul akan dia ma itu sebagai benar. Wa huwa fi ma qalahu sadiqun, dan baginda pada apa yang bersabda oleh baginda akan dia itu baginda benar padanya. Wa annahu haqqun 'ala al-wajhi alladhi qalahu aradahu wa aradah, dan bahawasanya ia itu adalah benar mengikut cara yang telah disabdakan ia akan dia dan memaksudkan ia akan dia. Maksudnya
Yang kedua, kita perlu benar. Maksudnya kita kena membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi itu adalah benar tentang hadis-hadis sifat. Apa yang disebutkan oleh Nabi itu benar. Dan Nabi dalam ketika Nabi melafazkan hadis-hadis itu, Nabi benar dalam lafaznya. Dan apa yang Nabi lafazkan itu adalah benar seperti yang Nabi sabdakan dan seperti yang Nabi maksudkan. Seperti yang Nabi maksudkan. Akan ada lagi penjelasannya. Dan seterusnya, wa ammal i'tirafu bil ajzi fahuwa an yuqirra bi anna ma'rifata muradihi laysa ala qadri taqatihi wa anna dhalika laysa min sya'nihi wa hirfati. Yang ketiga, ke atas khalayak awam, hendaklah mengaku kelemahan. Apa maksud mengaku kelemahan? Dan adapun mengaku kelemahan, maka dia mengaku kelemahan itu maksudnya bahawa mengaku yuqirra, mengaku dengan bahawasanya mengetahui maksudnya hadis itu bukanlah dia itu di atas tahap kemampuannya. Jadi yang ketiga, bila orang awam baca hadis ini mazhab salaf ni, maka dia kena iktiraf bahawasanya bukanlah atas kemampuan dia untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan secara aini oleh hadis tersebut. Wa anna dhalika, dan bahawasanya yang demikian mengetahui. Dan hendaklah dia mengaku bahawasanya mengetahui maksud itu bukanlah daripada kelayakan dia dan tugas dia. Dia kena mengaku. Dan yang keempat, sukut, diam. Selepas dia mengaku, dia janganlah sibuk nak bercakap pula. Wa amma sukutu fa alla yas'ala an ma'nah. Itu maksud diam. Maka adapun diam itu maksudnya bahawa tidak bertanya ia tentang maknanya dan tidak menyelam ia, tidak membahaskan ia padanya makna. Wa ya'lamah, dan hendaklah dia mengetahui bahawasanya bertanya tentangnya itu bid'ah. Ini bid'ah. Mendalami, bertanya, mendetailkannya dengan soalan itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Kerana tidak pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Kemudian, apa maksud lagi diam ni? Bahawasanya wa annahu fi khawdihi fihi mukhatirun bidinihi wa annahu yushiku an yakfura law khada fihi min haythu la yash'urun. Dan hendaklah dia mengetahui bahawasanya di dalam menyelam ia padanya, murad hadis, mukhatirun bidinihi, membahayakan agamanya. Sebenarnya kalau dia bertanya itu, dia membahayakan agamanya. Wa annahu, dan bahawasanya yushiku, hampir-hampir dia akan menjadi kafir kalau menyelam ia padanya dari tempat yang dia tak sangka. Dia sangka bila dia mula mendalami dalam keadaan tidak ada keahlian itu, dia akan sampai kepada hak. Tapi daripada ruang yang dia tidak sangka, dia terjerumus di dalam kekufuran. Itu kena hati-hati. Itu yang dimaksudkan dengan as-sukut. Seperti mana nanti akan ada lagi penjelasan yang lebih luas tentang setiap satu daripada 7 ini. Kemudian yang keempat, imsak. Yang kelima imsak. Jadi al-imsak ni apa? Sukut ni diam. Imsak ni dia kena menahan. Menahan apa? Apa maksud menahan? Maksud menahan bahawasanya tidak dia mengolah, tasarruf tu, bahawasanya dia tidak mengolah
pada lafaz-lafaz itu dengan olahan dan pertukaran dengan bahasa yang lain. Dia tak olah. Lafaz seperti yang didatangkan, begitulah yang dia lafazkan. Dia tak olah. Dan tidak melakukan pengolahan ia dengan menambah ataupun dia mengurangkan dan menghimpunkan dan memisahkan. Ini apa maksud dia ni? Akan ada penjelasan lagi. Jadi maksud imsak ni, bal la yantiqu illa bidzalikal lafzi wa ala dzalikal wajhi min al-iradi wal i'rabi wat tasrifi wasighati. Yang ni banyak berlaku kesalahan. Jadi kita mendakwa kita mazhab salaf, kita tafwid, tetapi bila Al-Quran kata summa stawa 'alal 'arsy, maka kita kena sebut summa stawa 'alal 'arsy. Jangan pula kita Quran kata istawa, kita kata mustaqir. Itu maksud dia. Quran kata istawa, kita kata duduk. Mana ada Quran kata duduk? Quran kata istawa. Itu semua dipanggil tukar dengan perkataan lain. Maksud mazhab salaf ni melafazkan dia seperti lafaz yang datang dalam Quran, datang dalam hadis. Tak ada kurang, tak ada tambah. Bahkan tidak bertutur ia melainkan dengan lafaz itu exactly. Dan dia lafazkan exactly dengan lafaz itu, wa ala dzalikal wajhi, dan di atas bentuk itu. Maknanya apa? Sebiji macam yang Quran sebut. Apa maksud dengan bentuk itu? Itu tafsir ada min daripada irad, maksudnya mendatangkan. I'rab dia macam mana? Dibaca dengan baris apa? Begitu yang kita lafazkan. Tasrif dia, datang atas fi'il madhi, kita sebut fi'il madhi. Dia datang atas sirah apa? Sirah isi fa'il ke, isi maf'ul ke, contoh. Maka kita datang sebiji. Itu yang dipanggil mazhab salaf, menuturkan seperti yang dilafazkan. Itu yang dimasukkan amir ruha. Hendaklah kamu memperjalankan dia atas zahirnya. Macam mana dilafazkan, maka begitulah lafaz. Itu adab dalam pertuturan. Satu, adab dalam pertuturan. Yang kedua, adab dalam i'tiqad. Jadi adab dalam pertuturan hendaklah melafazkan hadis sifat itu. Maksudnya, kalau hadis itu dia datang secara berasingan, kita kena lafazkan berasingan. Contohnya wajah, hadis ayat Quran tentang wajah datang dalam satu konteks ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Ayat tentang yad datang di dalam ayat lain. Dia datang secara berpisah-pisah. Tapi bila kita cerita kepada orang, kita kata Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada muka. Itu kan tak ikut nas. Mana ada nas sebut innallaha lahu yadun? Mana ada? Kamu yang buat lafaz lahu yadun. Quran kata yadullah fawqa aydihim, maka lafazlah macam tu. Bal yadahu mabsutatan. Quran sebut bal yadahu mabsutatan, kita sebut bal yadahu mabsutatan. Jadi Imam Ghazali akan terangkan masalah yang berlaku ni, golongan Hashwiyah ni, bila apa? Dia menghimpunkan benda yang dipisahkan dan memisahkan benda yang dihimpunkan. Tidak ada datang secara berkumpul sekali. Nanti Imam Ghazali akan terangkan kesalahan Hashwiyah bila membaca ayat-ayat tersebut luar daripada konteksnya, tidak membaca sekali dengan qarinahnya, lalu mewahamkan jarihah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafu, yang tadi imsak kan daripada segi pertuturan. Apa maksud kaf? Kaf ini berhenti, menahan juga. Imsak pun menahan, tapi imsak ni menahan daripada segi pertuturan. Kaf ni pula menahan daripada segi i'tiqad dia. Maka adapun kaf itu adalah apa? Fa an yakuffa, bahawa menahan batinnya, menahan dalamannya daripada membahaskannya dan berfikir tentangnya. Dia kena menahan daripada tafakkur
sebab dia dah termasuk dalam tafakkur fi dzatillah yang dilarang kan. Dan yang terakhir, wa amma taslimu li ahlihi, dan adapun menyerahkan kepada ahlinya, fa alla ya'taqida anna dhalika in khafiya alaihi li'ajzihi faqad khafiya 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw 'ala al-anbiya aw 'ala as-siddiqin wal awliya. Dan apa maksud menyerahkan kepada ahlinya? Maka maksud menyerahkan kepada ahlinya bahawasanya tidak beriktikad anna dhalika tu maksudnya ma'rifatil murad, bahawasanya yang demikian itu mengetahui maksudnya sekiranya tersembunyi ia zalika alaihi atas dia kerana dia lemah, maka sesungguhnya tersembunyi juga ma'rifatul murad atas Rasul. Jangan pula dia pergi kias pula, oh maknanya bila saya tak boleh faham maka Nabi pun tak boleh faham. Tidak. Bila saya tak boleh faham, Rasul pun tak boleh faham. Tidak. Siddiqin tak boleh faham. Tidak. Awliya tak. Mereka ini adalah ta'adub binusus. Mereka mengetahui muradnya tetapi mereka tidak melafazkannya. Maka fahadhihi sab'u wadha'ifa i'taqada kaffatu salafi wujubaha ala kulli al-awam. La yanbaghi an yuzanna bis-salafi al-khilafu fi syai'in minha falnashraha wazifatan. Maka ini adalah merupakan 7 wazifah tanggungjawab beriktikad oleh semua salafus salih akan kewajibannya atas setiap awam. La yang bagi tidak sayugia bahawasanya disangka pada salaf al-khilaf, perbezaan pada sesuatu pun daripadanya 7 wazifah tadi. Maka biarkanlah kami mensyarahkannya satu wazifah demi satu wazifah. Jadi hafal 7 perkara ini memang ilmu yang sangat luas, susunan yang sangat mengagumkan daripada Al-Imam Ghazali. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dan memahami yang dimaksudkan mazhab salaf ketika berhadapan dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis sifat. Yang pertama taqdis, yang kedua tasdiq, yang ketiga mengiktiraf dengan kelemahan, yang keempat diam dari bertanya, imsak, menahan diri daripada mengubah lafaz, yang ketujuh yang keenam menahan diri daripada memikirkannya, dan yang ketujuh menyerahkan kepada ahlinya. Sekarang akan dijelaskan satu persatu, iaitu tafsil ba'da tafsil yang bakal menyusul. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.